A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan setiap ayah azam nak buat yang terbaik, sebab kita bukan biasa-biasa tau. Kita adalah umat yang terbaik. Dalam keadaan kita nak buat yang terbaik, pasti Allah kirimkan kita banyak roadblock. Dan roadblock itulah yang kita patut rentasi, patut hadapi, patut kita tempur, kita gempur dengan keyakinan bahawa Allah bersama kita. So setiap kali ada roadblock, maknanya masalah, musibah, apa saja yang Allah kirimkan pada kita, so kita yakin bahawa yang kirimkan masalah tu ialah Allah untuk menguji iman kita. Maka kita hadap masalah tu dengan keyakinan Allah ada. Subhanallah. Sebab itulah setiap masa kita nak buat yang terbaik. Setiap masa kita nak perform, kita nak buat yang kita ni adalah umat yang terbaik. Kita nak beri gambaran bahawa kita umat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And sudah bersedia nak jadi umat yang terbaik, maka sudah, kalau anda dah bersedia nak jadi umat yang terbaik, maka anda juga harus bersedia untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Apa saja ujian? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jalan menuju ke syurga Allah, ujian ni banyak. Kalau anda tak ada ujian, anda okey je hidup, maka anda bertanya kepada Allah, ya Allah, tak ada apa pun ujian ke aku, tak ada apa pun cabaran, kita patut risau. Ada seorang Habib, Pak Aris pernah juga kongsikan coretan cerita Habib tu, arwah dah Habib tu, ketika dia sihat, dia bertanya pada Allah, ya Allah, aku ni sihat, aku takut ya Allah engkau lupakan aku. Ya Allah, aku takut ya Allah, aku takut ya Allah. Nampak, bila dia sihat tu dia risau. Subhanallah. Nampak tak? Bila dia sakit, kan pengikut-pengikut ni, orang yang mencintai Habib ni cakap, Habib berubatlah. Dia kata, kesakitan aku ni menyebabkan aku dekat dengan Allah, maka aku takut bila aku sihat aku dah jauh pada Allah. Nampak tak? Pandangan manusia yang beriman, manusia yang wara' alim, selalunya berbeza dengan kita. Subhanallah. Nampak tak? Sebab itu, sahabat-sahabat, PKP ni sekarang ni kita berada kat penghujung PKP ni kan, kita dah boleh keluar pergi kerja, kita dah boleh keluar mencari rezeki. Tapi jangan lupa untuk cari kehidupan akhirat kita. Pergilah majlis kuliah, pergilah majlis ceramah agama, pergilah majlis usrah. Tolonglah supaya kita didekati dan menghampiri. Ingat dua perkataan tu. Kita didekati dan menghampiri orang-orang alim, orang-orang warak, orang-orang yang bertakwa pada Allah. Kita mendekati orang yang bertakwa, dan orang bertakwa mendekati kita, menghampiri kita. Subhanallah. Kita mendekati orang-orang alim, dan peluang kita hadir majlis usrah, majlis kuliah menyebabkan orang-orang alim mendekati kita. Subhanallah. Kalau anda tak pergi majlis kuliah, anda tak pergi majlis taklim, anda tak ada majlis-majlis ilmu, kan? Sukarnya hukum akal kata, bagaimana mungkin orang-orang alim datang kat kamu? Subhanallah. Ya boleh berlaku. Tapi kita bersandarkan kepada hukum akal ni, kan, kita kena ada di tempat orang-orang berilmu ada. Kita kena berada di tempat-tempat orang yang beriman berada. Kita kena berada di tempat-tempat orang yang dekat dengan Allah. Anda nak dekat dengan Allah, anda dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Okey, kita gerak. Kan? Allah mesti selamat malam. Kita putus di pertengahan jalan, kan? Sebab temperature, M4 ni dia ada temperature. Bila panas dia terus mengajuk. Bila panas tu mengajuk. Mudah-mudahan hari ni dia tak mengajuk lah, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita faham, kan? So antara perkara awal ni yang kita nak ambil hari ni, kan, pertemuan kita pada hari ni, mesej besar yang saya kongsikan pada anda hari ini, saya sampaikan pada diri saya mohon pada Allah, mudah-mudahan saya amalkan, mudah-mudahan saya diberi kekuatan istiqamah dalam mempertahankan apa yang diamalkan, iaitu apa dia? Kita kena dekat dengan orang alim, kita kena dekat dengan orang berilmu, kita kena dekat dengan orang-orang yang bertakwa pada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mereka, menjadi orang alim, menjadi orang yang bertakwa pada Allah, menjadi orang yang disibukkan setiap masa dengan akhirat. Subhanallah. Maka kita kena dekat dengan orang macam tu. Kalau anda minat bola sepak, anda kena dekat dengan pemain-pemain bola sepak, anda kena dekat dengan peminat-peminat bola sepak. Kalau anda minat main bowling, anda kena hadir ke tempat orang main bowling. Anda kena bersama dengan orang yang suka main bowling. Maka datanglah semangat tu lebih kuat. Datanglah semangat yang berkobar-kobar. Faham ke faham? Kalau anda memang kaki karaoke, maka anda akan spend masa anda akan cuba sedaya upaya untuk pergi ke tempat-tempat yang membolehkan suara anda dikumandangkan, suara anda dilemparkan, nak luaskan, nak lepaskan keinginan anda.
Kan anda pergi cari tempat-tempat tu. Nampak tak? Kalau kat rumah seorang-seorang tak keep, tak syok, nak cari kat tempat-tempat yang best. Nampak tak? Macam itulah kehidupan kita. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita cari orang-orang yang mencintai Allah. Nak cari orang mencintai Allah senang. Kalau anda boleh cari orang-orang yang suka karaoke di tempat karaoke, anda boleh cari orang yang suka main bola sepak di tempat orang main bola sepak, maka anda juga boleh mencari orang yang mencintai Allah di masjid-masjid, di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? Kan? Kita nak cari orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang mendekatkan diri mereka pada Allah. Mudah-mudahan kita sendiri terasa dekat betul dengan Allah SWT. So kita nak mengampiri orang yang beriman, mengampiri orang yang ada takwa, mengampiri orang-orang yang alim. Mudah-mudahan kita didekati oleh mereka. Subhanallah. Nampak tak? Insya-Allah. Kan? Kita hadir majlis ilmu menyebabkan kita disayangi oleh Allah SWT. Itu satu jihad. Kan? Hadir majlis ilmu itu jihad, tuan-tuan. Jihad. Bukan angkat senjata nak pergi pegang, nak pergi pancung orang, nak bunuh orang, tak. Kan? Menuntut ilmu itu jihad. Belajar, hadir majlis ilmu itu jihad. Subhanallah. Kan? Jadi kita tak nak persisiakan lah. Kita nak persisiakan. Kan? Peluang kita sekarang kita sihat, ada kelapangan, hadirlah majlis ilmu. Subhanallah. Kan? Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Subhanallah. Nampak tak? Dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Imam Al-Ghazali mengambil kata-kata Abu Darda, siapa yang tidak menganggap bahawa menuntut ilmu itu bukan bahagian daripada jihad, maka berkuranglah akalnya. Sesiapa Imam Al-Ghazali ambil kata-kata daripada Abu Darda, sesiapa yang tidak menganggap bahawa menuntut ilmu itu bukan bahagian daripada jihad, maka dinafikan menuntut ilmu itu jihad, dinafikan, maka berkuranglah akalnya. Berkuranglah akalnya. Subhanallah. Nampak tak? Orang yang berakal dia mampu fikir dengan baik. Orang yang berakal dia boleh fikir bagaimana nak dekat dengan Allah. Semalam kita kongsi banyak benda kan? Orang yang berakal dia tahu nak tepis dan nak tapis. Anda orang dah matang, umur 30, 40, 50 tahun, takkan lagi duduk bersama dengan orang mengumpat. Kan? Takkanlah anda ni orang yang grup mengumpat pun anda join, grup orang yang pergi usrah pun anda join. Apa punya orang ni? Nampak tak? Grup membawang pun anda ada. Nampak tak? WhatsApp membawang banyak anda ada. WhatsApp bercakap dengan hadis, berkaitan dengan hadis Quran anda ada. Tak naklah macam tu. Nampak? Berani buat satu keputusan untuk akhirat kita. Ingat tu, tulis kat ruang komen. Saya kena berani buat keputusan untuk akhirat saya. Tulis kat ruang komen tu sahabat. Kan? Kita kena berani buat keputusan untuk akhirat kita, demi akhirat kita. Kita kena berani buat keputusan untuk kehidupan akhirat kita. Faham ke faham? Berapa ramai orang yang berani buat keputusan tinggalkan kemaksiatan. Subhanallah. Nampak tak? Berapa ramai daripada kita berani untuk tinggalkan kemaksiatan. Dia bekerja gaji dah 4-5 ribu, tapi syarikat yang dia kerja, kan, syarikat yang menyebabkan gaji dia gaji yang tak diredai. Dia tahu, kan, syarikat dia buat benda salah, jual benda haram, tapi gaji 4,000. Nampak tak? Dia nampak 4,000 tu. Dia nampak 4,000. Dia tak nampak nilai syurga yang Allah nak bagi. Dia tak nampak betapa besar nilainya syafaat Nabi. Dia nampak 4,000 kalau hilang habis hidup dia. Dia tak nampak galang gantinya yang Allah nak ganti dengan syurga yang nilainya tak terkira, yang tak terbilang, tak terhitung oleh manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Orang yang terakhir masuk syurga. Orang yang terakhir masuk syurga. Allah bagi bahagian dia syurga seluas bumi ini. Seluas bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Manusia paling akhir masuk syurga, bahagian syurga yang Allah kirim kat dia seluas bumi ini. 4,000, 5,000. Pak hari saya gaji 5,000. Susahlah saya nak buat keputusan, anak-anak saya dekat universiti. Nampak tak? Dia takut keputusan nanti akan menyebabkan anak dia hilang rezeki. Dia takut bahawa kalau dia berhenti, maka kehidupan dia akan susah. Dia tak nampak susah yang menunggu dia ke akhirat. Nampak tak? Makan duit haram. Kan? Bekerja di sebuah syarikat yang terlibat dengan perjudian. Bekerja di sebuah syarikat yang jual benda-benda haram. Kerja di kilang arak, kerja dengan syarikat jual arak, contohnya. Nampak tak? Kerja yang jelas dan diyakini adalah salah. Dia dah refer kepada ustaz. Ustaz dah cakap dah, terpulanglah keputusan tetap kita. Ustaz tak boleh buat keputusan. Ulama tak boleh buat keputusan tetap kita. Ustaz, saya nak tanyalah ustaz. Saya ni kan berlakon. Maka saya pakai makeup.
maka saya ni anti kadak solat. Solat mana boleh kadak? Solat kau tak boleh kadak suka-suka. Itu bukan darurat. Nabi dalam perang Kandak, perang Azab, Nabi kadak solat sebab dalam keadaan perang. Kan? Yang tidak membenarkan perkara itu berlaku. Tapi dalam keadaan orang yang homodilisis contohnya, macam Puan Afni Anggun, follower saya. Dia dalam keadaan darurat, maka dibenarkan untuk kadak solatnya. Kan? Tetapi bagi benda-benda lain tak boleh. Maknanya orang tak sanggup tinggalkan, tak boleh korbankan. Dia tak sanggup korbankan makeup dia. Dan demi syurga Allah, dia tak sanggup, dia tak boleh korbankan. Macam pengantin, banyak mak bapak pengantin kena ambil tahu ni. Subhanallah, duduk atas pelamin. Nak kompang sangat, nak pelamin sangat, duduk atas pelamin waktu zuhur, jejak sampai asar. Nampak tak? Air mana solat? Pengantin tak boleh kadak solat. Ingat tu. Sebab anda bukan dalam keadaan darurat. Faham ke faham? Ini kata ilmu. Bila kita tidak ada ilmu, banyak benda kita buat untuk kesesaan kita. Kita suka-suka buat. Kita buat untuk keuntungan kita. Hakikatnya, kita tak sanggup lakukan pengorbanan. Kita tak sanggup lakukan pengorbanan demi syurga kita. Kita cakap debat-debuk, tapi kita tak sanggup lakukan pengorbanan. Kita tak sanggup tinggalkan sesuatu yang besar bagi kita untuk dapatkan sesuatu yang jauh lagi besar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inilah menyebabkan kita, subhanallah, dan kita rugilah, sahabat-sahabat, kita rugi. Bila kita tak sanggup tinggalkan sesuatu yang besar, hakikatnya kita sedar ianya berdosa, ianya salah di sisi Allah, kerana kita takut macam-macam lah kita create, kan? Maka kita hilang lebih besar daripada itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan di dasar laut yang ada di dasar laut. So anda duduk ikut live sini, tuan-tuan rasa apa? 1 sen tak keluar kan? 1 sen tak keluar. Tapi dalam keadaan anda korbankan masa anda, kalaulah perkongsian kita setiap hari ini dirahmati, diberkati oleh Allah, mendapat reda Allah, maka Allah bayar kita. Pelik betul. Anda nak pergi seminar 4 hari, anda kena bayar. Tapi anda hidupkan majlis ilmu, anda hadir majlis ilmu, Allah bayar. Maha kaya dia. Maha kaya dia. Maha hebat dia. Maha perkasa dia. Maha penyayang dia. Ya Allah. Kita hadir majlis ilmu, kita patutnya hadir mana-mana seminar, kita kena bayar betul. Tapi hebatnya Allah ni, kasihnya Allah ni, subhanallah, Allah bayar kita. Subhanallah. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keredaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai keampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Untung tak duduk majlis ilmu. Itu yang pelajar merasa kadang-kadang tak nak. Dia tak faham keuntungan yang didapat. Satu ada orang lagi pelik, dah duduk merasa bagus pergi sekolah pula. Sebab di madrasah hampir 24 jam ada majlis ilmu. Kan? Balik sekolah dah TV, balik sekolah dah handphone, balik sekolah dah lepak dengan kawan. Contoh, kan? Kita nak cakap sebab kita ni daripada madrasah. Kita daripada madrasah Tafiq Al-Quran Arabiah atau Adawiyah. Tentu kita perjuangkan kehidupan madrasah. Nampak tak? Sebab kita tak nampak keuntungan. Kita tak nampak berapa ramai orang rugi. Ketika ada masa lapang, ketika sihat, dia tolak mentah-mentah majlis ilmu. Ketika ada masa lapang, ketika dia sihat, dia tak hadir majlis ilmu. Dia persibukkan diri dia untuk dunia. Maka benar-benar dia rugilah. Sebenarnya rugi. Kalau kita nak minta ampun pada Allah seorang-seorang ni, kan? Ya Allah, kan? Kita ni siapa banyak dosa, kan? Tapi penduduk langit, semua makhluk doakan untuk keampunan kita. Sebab kita hadir majlis ilmu untuk dapat keredaan Allah, bukan nak dapat ijazah. Hadir majlis ilmu bukan sebab nak dapat ustaz. Hadir majlis ilmu bukan sebab nak dapat hafiz. Hadir majlis ilmu sebab kita nak dapat reda Allah. Nampak tak? Kita hadir majlis ilmu bukan sebab dunia. Kita hadir majlis ilmu bukan sebab nak dapat pujian orang. Kita hadir majlis ilmu bukan sebab nak tengok, nak ulama puji kita. Kita hadir majlis ilmu sebab nak dapat reda Allah. Maka penduduk langit antaranya mendoakan keampunan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan anda yang hadir, tak ada siapa tahu kan, anda kat rumah, tengah-tengah lepak kat dalam rumah, anda yang kat office letak kat sebelah, macam bapak saya kata tadi,
Dia letak je kat sebelah, dia dengar engkau punya coloting. Tadi saya jumpa bapak saya. Itu dia kata, kawan-kawan aku ni, kawan-kawan ayah ni, dia kata, kan, letakkan handphone, buat kerja, letakkan handphone. Subhanallah, mudah-mudahan semua dapat keberkatan dalam perjuangan menuntut ilmu ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jangan tinggalkan majlis ilmu, sahabat. Kalau kita tahu ganjaran yang besar ni, baru sikit saya kata. Kan, ada banyak lagi ganjaran besar. Subhanallah. Kalau kita sedar Allah ini sangat kaya dan dia boleh beri apa saja untuk kita, rugi kita tinggalkan Allah. Rugi kita tinggalkan Allah. Kita hadir majlis ilmu bukan sebab kita nak jadi ustaz. Kita hadir majlis ilmu bukan sebab kita nak jadi orang hebat. Kita hadir majlis ilmu sebab kita dapat reda Allah. Dan atas reda Allah tu, Allah reda kat atas hidup kita, ada banyak kita dapat. Nampak tak? Ada banyak kita dapat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan ni? Soalan-soalan tak nak dulu. Dah ada orang tu dah balas. Okey. Kita tengok soalan semalam yang terputus. Dan soalan saya nak dah share tak ada share? Tak ada lagi, tak ramai orang lagi kan? Kita bagi 400, kita share. Tuan-tuan tengok soalan yang puan ni semalam dibawa terputus. Saya nak ramai orang hadir dengar soalan ni. Soalan yang sangat dahsyat. Soalan yang sangat hebat. Kan saya harap kisah puan ni kita boleh ibukan dia. Kan supaya ramai orang boleh tahu cerita kisah hidup dia yang sangat dahsyat, yang orang lain kena sikit dah mengaku kalah. Kena sikit dah putus asa. Kena sikit dah give up. Kena sikit dah salahkan orang. Cuba tengok cerita puan ni. Sebentar nanti. Kita share dulu. Kalau anda nak soalan ini dikemukakan, anda share dulu. Supaya kita belajar. Kadang-kadang kita belajar pada persoalan hidup orang tahu. Kadang-kadang kita belajar daripada cerita hidup orang. Ya, betul. Nampak tak? Kan? Seorang penagih dadah datang jumpa saya. Saya bangunkan dia dengan izin Allah. Kan? Saya bukan siapa-siapa. Saya usaha dengan izin Allah. Kemudian dia pulih. Tapi sebelum dia pulih tu, dia cerita kisah hidup dia. Kita patut bersyukurlah betapa ada orang nak sebuah kehidupan, dia sanggup buat apa saja, kan? Sampai tertekan, sebab tertekan tak dapat nak tenangkan diri sebab dia jauh daripada ulama, jauh daripada ustaz, jauh daripada orang-orang baik, jauh daripada orang-orang alim, dan mereka ni pula tak dekat dengan orang-orang dakwah, tak cukup kuat. Maka mereka ini mengambil dadah untuk tenang, akhirnya jadi penagih dadah. Tak semuanya orang ambil penagih dadah sebab dia jahat. Dan ada orang ambil penagih dadah sebab nak tenang. Masalah keluarga yang sangat dahsyat, tertekan, sangat gila tertekan. Maka ambillah, cuba ambil untuk tenang. Betul tenang lah. Lama-lama dia ambil. Ada masalah ambil dadah. Ada masalah ambil dadah. Lama-lama dia jadi ketagih. Nampak tak? Sebab apa? Nak tenang ambil dadah. Sebab kita, termasuk diri saya Pak Aris ni, kita jarang dekat dengan orang. Mudah-mudahan dengan ada live ini, walaupun kita sejauh mana pun kita didekatkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita didekatkan. Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Aris diberi kekuatan, diberi sedikit kelebihan untuk jawab semua persoalan. Mudah-mudahan jawapan-jawapan ini boleh bantu orang. Walaupun tak banyak, bolehlah bantu sikit. Nampak tak? Adalah setiap hari kita hadirkan diri ini untuk bantu orang. Nak dapat reda Allah ni bukan senang. Maka kita jangan sulitkan. Nampak tak? Kita cuba saya upaya untuk bantu sebanyak mungkin orang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ada orang benar-benar sulit, tuan-tuan. Ada orang benar-benar putus asa, tuan-tuan. Ada orang benar-benar buntu. Kan? Bukan dia tak guna. Dia satu ketika dia manusia macam kita, biasa, normal. Tapi bila Allah uji dia, satu demi satu, dia tak mampu nak bertahan. Dia tak mampu nak terokai masalah tu. Dia tak mampu nak hadapi masalah tu. Apatah lagi, tak ada orang nak dekat dengan dia. Tak ada orang nak samping dia. Tak ada orang nak namping dia. Orang-orang agama, itu yang dulu Pak Aris kritik. Pak Aris pertikaikan orang awam, kan? Yang tak faham-faham, kita kutuk. Tablik-tablik ni, alhamdulillah, MKN kata, Kementerian Kesihatan, KKM kata bahawa kluster tablik akan berakhir. Alhamdulillah, kan? Yang mengorbankan 34 nyawa. Orang tablik terkorban 34 nyawa, kan? Ada 3,000 lebih yang disahkan positif. Subhanallah, ini perjuangan mereka. Ini perjuangan mereka yang kita jangan lupa. Apa dia? Ketika wabak datang, musibah datang, semua orang hentam dia. Hakikat dia, mereka inilah yang telah bawa ramai orang untuk dekat dengan Allah. Kita tak tahu sebab kita tak masuk grup ni, tak masuk jemaah ni. Kita tak keluar dakwah, kita tak faham, kita tak tahu. Mereka inilah yang selamatkan dengan izin Allah. Mereka berdakwah di tengah-tengah hutan. Mereka berdakwah di celah-celah bangunan. Mereka berdakwah di tempat-tempat penuh kekotoran, di pusat-pusat pelacuran yang orang tak nak masuk. Mereka selamatkan wanita-wanita yang dilacurkan. Mereka selamatkan manusia-manusia yang tinggalkan Allah. Mereka selamatkan manusia-manusia yang tak kenal Allah. Mereka datang bukan bawa apa? Mereka bukan bawa harta, bukan bawa aset. Mereka bawa agama yang benar ni, Islam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu ramai orang, kan, bila mereka tak didampingi oleh para tabligh, orang-orang dakwah, mereka tak tahu macam nak selesaikan masalah. Satu penting pendakwah-pendakwah ni. Sahabat-sahabat, sangat penting pendakwah-pendakwah ni. Subhanallah. So kita raih mereka. Mereka perjuangan sangat dahsyat. Mereka tinggalkan anak bini. Mereka tinggalkan kehidupan yang nyenyak, yang sedap, yang empuk, yang
yang hebat untuk agama ini. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer. Mereka merentasi hutan, merentasi sungai, merentasi jeram untuk sampai ke sebuah perkampungan untuk sebarkan agama. Ini perjuangan mereka yang tidak dikabarkan, yang tidak disebarkan. Ketika mereka dihentam, mereka senyap je. Inilah perjuangan mengikut jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jom share video ni. Okey, kita pergi pada soalan. Dengar baik-baik soalan ni. Mudah-mudahan Allah beri saya keizinan untuk jawab soalan ni, insya-Allah. Soalan daripada personal messenger. Assalamualaikum Pak Riz. Puan ni ada sekarang Dia ada sekarang. Okey, insya-Allah puan. Saya ibu tunggal kematian suami dan anak 2. Anak sulung lelaki terpaksa makan ubat hospital untuk rawatan mental. Namun stabil dan boleh bekerja. Anak nombor 2 perempuan, kerja merupakan punca rezeki keluarga ni. Namun awal 2019, saya dapat tahu dia terjebak dengan sindiket dadah dan menjadi mangsa. Puncanya anak ini berkenalan dengan seorang lelaki. Lelaki ini telah memperdaya anak perempuan saya, meminjam daripada Along, koperasi dan bank. Jual barang kemas dan jadi mangsa ugutan tokan. Tak mustahil telah diugut dengan gambar-gambar bogel atau lucah. Sehingga satu peringkat saya terpaksa atur perangkap dan lelaki tersebut ditahan 2 bulan di Henry Geni sebab bawah umur. Sekarang lelaki itu sudah bebas. Ayah lelaki itu bekas polis. Kini anak perempuan saya perlu dikeluarkan setelah 6 bulan rawatan. Cuma permasalahan status kerja yang masih tergantung dan perlu hadir kerja untuk dapat gaji semula membuatkan saya gelisah. Takut perkara sama berulang. Permohonan tukar ke tempat lain tak diendahkan disebabkan anak perempuan ada kesalahan tata tertib. Saya jujur ni saya kurang faham tau. Kerja macam mana yang tak boleh keluar ni? Adakah kerja tu apa? Tapi saya cuba jawab. Puan dengar, nampak mak ayah? Nampak tak mak ayah? Cerita puan ni sangat dahsyat tau. Bila saya bercakap ramai orang ambil mudah. Ini puan ni lalui. Apa dia? Kita kurang didik anak kita untuk kenal lelaki. Saya pernah hadirkan program ni buat modul tapi tak dapat sambutan. Saya buat program ni di sekolah tapi tak dapat sambutan. Orang nak juga program untuk jadi pelajar cemerlang. Orang nak program yang mana kita ajar pelajar untuk dapat semua A. Tapi orang tak support untuk program nak jadikan anak kita bebas daripada lelaki-lelaki yang boleh rosakkan anak kita. Program macam ni orang tak ambil tahu. Maka dengan ada live macam ni, saya tak perlu jemputan orang. Saya sendiri hadir dalam hidup anda. Dengar pesan saya ni. Sebelum saya jawab kisah puan ni, kan, yang mana saya boleh bantu, saya cuba bantulah insya-Allah. Kita akan berhubung dengan puan ni selepas ni. Tapi saya nak bagi tahu. Ibu, dengar. Mana-mana ada anak perempuan. Saya ada anak perempuan 3 orang. Dah ada seorang remaja dah. Bagi mereka, kita yang ada anak-anak perempuan, tolong dengar. Tolong dengar. Didik tarbiyah mereka untuk kenal lelaki. Didik dan tarbiyah mereka untuk kenal lelaki. Ajar mereka macam mana mereka boleh kenal lelaki yang jahat, yang rosak, yang jahanam, yang mangkuk, yang kurang ajar, yang tak beradab. Kena didik mereka. Nampak tak? Kena ajar mereka. Nampak tak? Saya pernah handle satu kes. Ini real punya kes. Saya handle banyak kes, tapi satu saya buat masuk sekarang. Saya pernah handle kes budak IPT yang menjadi mangsa rogol. Mangsa rogol berulang-ulang kali pakwa sendiri. Dia rakam. Kali pertama dia rogol makwa dia, kan? Dia rakam video. So dengar rakaman itu dia ugut makwa dia untuk menjadi mangsa seks sepanjang 2 tahun lebih. Saya campur tangan, uruskan, dan insya-Allah. Tapi nak cakap ni, ada ramai remaja tak kenal lelaki. Nampak pakai songkok, nampak ada janggut, dia kata baik. Dia tak ada hubungan dengan Allah. Nak kenal orang, kena kenal Allah. Didik anak kita kena kenal Allah. Wah, dia kata ni budak pondok ayah baik. Pondok tak pondok, madrasah tak madrasah. Semua manusia dikirimkan nafsu. Gagal kawan nafsu, perempuan akan dizinai. Bukan gurau. Pondok tak pondok, jangan cerita banyak. Pondok ustaz tak ustaz. Jangan cerita banyak. Ustaz ke tak ustaz, engkau duduk berdua, tetap tak boleh. Islam dah garis pandukan lebih awal. Sebab ustaz tak ustaz, nafsu tetap ada. Nafsu tetap ada. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bukan gurau-gurau ni. Seorang ustaz nak rawat seorang anak remaja, nak rawat bini orang. Dia tak boleh berdua. Nampak tak? Tak boleh. Saya dah handle kes. Satu kes saya pernah handle. Kan? Yang tukang ubat ni, Syifa, 30 juzuk. Tim saya, satu ketika dulu saya tinggalkan. Sebab saya dapat laporan mengatakan dia ajak pesakit tu berzina dengan dia. Sebab nafsu datang meloncat. Nafsu datang tiba-tiba, tak dapat kawal. Pada waktu itu akal hilang. Walaupun hafiz 30 juzuk,
Walaupun menguasai ilmu syifa, boleh tundukkan jin. Dengar, boleh tundukkan jin, tapi tak boleh tundukkan nafsu sendiri. Dengar, tulis kat ruang komen tu, supaya orang datang nanti dia faham apa aku cerita. Nanti dia masuk separuh, dia nyujud aku, kan? Dia boleh tundukkan jin, dia tak boleh tundukkan nafsu dia. Sekarang saya tanya, siapa lebih jin? Dia boleh tundukkan jin, nak berentap dengan jin. Ini game kita. Kita berhadapan dengan orang histeria, kena debat-debu. Bila ubat orang, anak dara kena histeria, badan cantik, montel, molek, kita tengok nafsu datang. Dan kita kata, ni cerita benar ni. Dia kata, saya nak ubat anak makcik dalam bilik berdua makcik kena faham sebab saya nak berentap dengan jin ni. Ni masalah besar ni. Makcik ada orang hantar. Makcik ni, pakcik ni, adik-adik lain percayalah, ustaz, 30 juzuk. Faham tak? Saya keraskan suara ni supaya kita faham. Kan? Duduk berdua. Tapi alhamdulillah sebab pesakit ni kenal saya. Sebab saya bangunkan dia. Sebab saya selamatkan dia daripada kemaksiatan. Dengan izin Allah lah, sebab saya buat kaunseling, coaching dengan budak ni. Tapi bab-bab kena sihir, kena santan ni bukan kepakaran saya. Kan? So ada orang yang uruskan. Saya kenal, saya bawa. Kan? Orang ni hebat. Banyak kes dia settlekan. Tapi bila tiba perempuan ni mungkin cantik, mungkin cun, mungkin jelita, habis. Kan? Nasib baiklah budak perempuan ni yang pernah berzina, yang pernah mengandung, pernah lahirkan anak. Pada waktu dia dapat offer daripada ustaz tu, ustaz dah buka kain dah. Perempuan tu kemban, kan? Dia dah buka kain dah. Dia nak berzina dengan perempuan tu. Perempuan tu kata apa? Ustaz ni buat apa ustaz? Bagi dia, orang dah pernah berzina, boleh dizina berulang kali. Nampak tak? Nampak tak? Dia boleh halau semua jin, tapi dia tak boleh halau nafsu dia. Dia boleh tundukkan jin, tapi dia tak boleh tundukkan nafsu dia. Alhamdulillah lah, saya sedar benda ni. Allah hantar dalam benda macam ni dalam hidup saya. Maka saya belajar banyak benda lah. Banyak benda. Sebab tu tolong perempuan, jangan main pawang-pawang ni. Jangan main bomo-bomo ni. Kadang-kadang dihantar dia punya kadam untuk tidur dengan anak kita. Ni bukan gurau ni. And insyaAllah nanti saya akan buat program-program macam ni. Saya akan terangkan, insyaAllah. And dalam dunia ilmu gaib ni, tak boleh cerita live ni, saya tak nak. And InsyaAllah kita akan buat dalam bentuk yang berbeza, kan? Kita ni bergubat-gubat ni jangan main. Kalau dia ada kadam, nafsu dia tak dapat kawal, dia hantar kadam dia tidur dengan perempuan. Dan kadam tu tidur, dia boleh rasa nikmat tu. Ini dunia gaib. Kadam tu tidur, dia boleh rasa nikmat tu. Dia boleh rasa macam dia yang tidur. Ini jahatnya dunia-dunia yang disalah, dunia gaib yang disalah bawa. Dan ilmu yang dipesongkan, ilmu yang disalah guna. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Sebab tu tolong tuan-tuan, ada anak perempuan, didik mereka. Dia belajar madrasah, kita belajar madrasah sama je. Kena didik. Mak, engkau bapa. Saya ada pelajar madrasah. Saya ada pelajar madrasah. Konflik saya dengan mak apa? Kalau ada kat sini bagus lah kalau engkau masuk. Kan? Selalunya dua ni tak banyak masuk. Kan? Mak bapak madrasah, engkau dengar ni bagus. Anak belajar di madrasah, tapi mak bapak tak memadrasahkan pemikiran dia. Open minded bagi anak handphone, anak dengan IG, anak dengan TikTok, tolong-empat, dia joget-joget tapi belajar madrasah. Apa cerita? Ni anak orang, kita nak bangunkan. Kalau kat dalam madrasah saya boleh bangunkan kat rumah. Macam mana saya nak bangunkan? Cakap banyak mak bapak serang, cakap banyak mak bapak marah, cakap banyak mak bapak kata ni anak aku. Kau nak kat madrasah kau ambil tak? Nampak tak? Dia tak tahu bahawa 3-4 bulan anak duduk kat rumah dah TikTok, duduk kat sini kita nak apa? Nampak tak? Bukan senang nak bangunkan akhlak orang tau. Nak bangunkan akidah orang bukan senang tau. Kan? Dia bukan padam dengan pemadam. Boleh faham tak? Setiap kesalahan dia dah leka dengan tolong-empat menyanyi, main Instagram, jantan sana jantan sini. Nampak tak? Cerita bukan bodoh-bodoh punya cerita. Masuk madrasah pegang Quran. Engkau nak senang ke? Tak semudah tu. Satu, mak bapak kena ada rasa tanggungjawab. Mak bapak kena berani untuk buat keputusan, untuk halang anak main handphone, untuk halang anak cek anak punya Instagram, cek anak punya Facebook. Berapa ramai anak remaja perempuan khususnya akhirnya dirogol oleh lelaki yang dia baru kenal sebab dia kenal menggunakan Instagram dan juga FB. Paling top Instagram dan IG lah. Kan? Kenal kat IG, keluar. Bila keluar, habis kena gembat. Sebab apa? Sebab tak ada otak, tak pandai nak mengenal lelaki. Nampak tak? Makan, keluar aja. Lelaki ni kalau dia keluar, dia ajak kita makan berhati-hati. Sebab dia boleh santau, dia boleh sihir. Dia boleh tidurkan kita menggunakan makanan. Sekarang ni semua budak dah pandai dah. Gunakan internet, dia boleh cari macam-macam barang. Nampak tak? Macam-macam amalan salah dia boleh guna. Ini yang kita kena berhati dengan anak-anak kita. Walaupun dia tudung labu sekalipun. Dengar baik-baik tuan-tuan. Yang tudung labunya anak kita. Yang tudung labunya anak kita. Yang ada amalnya anak kita. Tapi dia kenal lelaki. Tudung labu ke lelaki tu? Songkok dia, cerban dia ada ke? Belum tentu kan? Belum tentu dia boleh kawal emosi dia. Sebab tu kena pantau. Ini benda paling susah. Dan sebab tu kita kena ambil tahu. Berbalik pada cerita puan tadi. Puan, jawapan saya mudah je puan. Puan perlu anak dia kerja kerajaan. Puan sanggup tak? Anak puan kerja kerajaan ada banyak kelebihan kan?
Kalau puan rasa bahawa dengan kerja tu tak mampu nak keluarkan anak puan daripada, ingat tak cerita hari ni, berani untuk buat keputusan. Apalah ada dengan gaji 3-4 ribu kalau gaji 3-4 ribu. Kalau kehidupan kita terancam sepanjang hayat. Apalah ada dengan gaji 3-4 ribu kalau kehormatan diri sentiasa dijaja. Apalah ada dengan pendapatan sebesar itu kalau kehidupan kita sentiasa terancam. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya nak cakap dengan puan secara peribadi, nanti uruskan kan apa yang saya boleh tolong puan. Kan nampak budak mangkuk tu dah keluar hari gini kan. Inilah undang-undang yang adil kat Malaysia. Budak-budak bawah umur tapi pegangai macam setan, pegangai dah matang, bunuh orang pun hari gini, patut masuk dalam penjara kan. Saya penceramah untuk hari gini, jadi saya tahulah benda ni kan. Tuan-tuan dan perempuan dengar kan, ada yang bunuh orang, ada yang ya Allah, tapi dia diselamatkan sebab dia bawah umur. Ini undang-undang dunia lah, undang-undang dunia. Undang-undang akhirat, kau bawah umur ke tak bawah umur, kalau kau dah akil balik, kau kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak, undang-undang ni kita selamat. Bawah 14 tahun rogol orang selamat. 14 tahun rogol orang selamat. Kan? Kat dunia kau selamat, kat akhirat kau selamat. Engkau selamat kena junjut dengan malaikat. Selamat. Nampak tak? Kenapa ada budak remaja boleh sampai ke tahap main tokan? Jadi tokan, kenapa budak bawah 14-13 tahun dah boleh lacurkan perempuan? Ini cerita pasal lacur ni, tuan-tuan. Saya tak nak cakap pasal live ni macam ni, tak boleh cakap. Dalam Dewan Tertutup saya kongsikan kan, macam mana anak muda hari ni boleh lacurkan makwa dia untuk dapatkan duit. Ini semua berlaku. Drama yang ada tu pun tak cukup power apa yang berlaku dalam dunia reality. Masih lagi nak relax, masih lagi boleh enjoy, masih lagi boleh berbawang-bawang, masih lagi engkau boleh khianat orang. Engkau ada anak, jangan banyak kutuk orang. Engkau ada anak perempuan, jangan suka cerita hal orang. Nampak tak, ini amaran Pak Riz pada semua follow Pak Riz. Engkau ada anak perempuan, kau jangan asyik show nak hentam orang. Jangan, anak kita belum tahu lagi, kau cerita anak orang je. Anak engkau ni macam mana belum tahu lagi tau. Jangan main-main kan. Hari ini kita baca cerita orang, takut-takut besok-besok orang baca cerita kita pula. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi puan, ujian untuk puan ni besar. Anak puan, saya percaya kemungkinan dia diugut dengan gambar-gambar ucap itu memang berlaku puan. Ia memang berlaku kan. So nak kembalikan semangat anak puan supaya dia pulih dan percaya kepada kehidupan dia, bahawa dia boleh hidup seperti wanita-wanita lain. Dia bukan senang kan. InsyaAllah puan kan, kena bangunkan semangat dia, kena buat satu keputusan yang berani kan. Kita faham kehidupan puan banyak bergantung pada anak puan yang ini kan, tapi ujian sampai untuk dia. Subhanallah, percayalah, gelombang yang besar, kalau sabar melintasi gelombang tu, lautan yang tenang sedang menanti di depan mata. Percayalah, insya-Allah. Kan? Kita percaya tu. Marasa Pak Riz pun kita diuji macam-macam. Ya Allah, Allah uji macam-macam. Kan? Kita rentap, kita hadapi. Kata guru apa? Rentap, jangan lari. Kan? Guru pesan apa? Kita hadapi setiap masalah, jangan lari. Anak jantan kita hadapi. Biar apa pun orang serang, kita perang dengan keyakinan pada Allah. Kita perang dengan sujud pada Allah. Itu perang kita. Bukan perang pergi serang dia balik. Kita perang kita perang dengan cara berani berhadapan dengan masalah. Berani berhadapan dengan masalah. Anak kita bodoh, jangan kita perang orang, kita maki orang, kita bodohkan orang pula. Anak kita tak pandai, kita berperang dengan cara untuk bagaimana nak bantu anakku jadi pandai. Bukan perang orang, salahkan cikgu ni, salahkan ustaz ni, salahkan ustaz ni, salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sedangkan hakikatnya anak kita yang tak pandai, anak kita yang ada masalah akhlak, anak kita yang teruk akhlaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita semangat dalam perjuangan ini. Istiqamah itu jauh lebih penting. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham ni? Ada soalan? Kita bagi soalan. Soalan dari WhatsApp. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berumah tangga sudah 4 tahun. Masalah saya ialah suami saya sudah tinggalkan rumah gara-gara menantu lelaki saya. Alasan suami saya kerana dia tidak suka dengan menantu saya kerana menantu saya pemalas, tidak pernah menolong suami atau saya mengemas rumah. Ada juga kesilapan suami saya pada saya yang selama pernikahan kami 4 tahun, suami saya kurang memberikan kasih sayang batin pada diri saya. Soalan saya ni, haruskah saya terima suami saya kembali pada saya atau saya tinggalkan suami saya gara-gara perbuatan dia terhadap saya? Fikiran saya buntu, harus saya buat keputusan yang mana? Saya takut kalau saya terima suami saya lagi, dia akan buat kesilapan dia sekali lagi, keluar rumah tanpa indahkan diri saya. Untuk pengetahuan Pak Riz, ini kali ketiga suami saya tinggalkan saya. Saya harap Pak Riz dapat menolong saya. Lagi satu soalan, adakah benar gerakan naluri hati seorang isteri kalau suaminya ada membuat sesuatu yang tak baik di belakang isteri,
atau gerakan hati seorang isteri itu hanyalah permainan perasaan sahaja? Terima kasih Puan. Saya doakan mudah-mudahan Puan diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi kekuatan untuk berhadapan dengan masalah. Puan percaya dan yakini bahawa masalah Puan di-sharing, dikongsi oleh banyak wanita lain di luar sana. Sama macam Puan. Saya ambil hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang paling baik terhadap isterinya. Kalau suami kita baik pada kita, maka itulah sebaik-baik manusia. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isteriku. Ini Nabi yang bagi tahu. Yang Nabi bagi tahu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap isteriku. Jadi seorang suami melayakkan kita menjadi baik adalah bila kita baik pada isteri kita. Baik atau tidak kita ni didasari dengan sejauh mana kita baik dengan isteri kita dan seluruh ahli keluarga kita. Faham ke faham? Kan? Bila isteri ni disakiti, dikhianati, maka anda benar-benar hadapi masalah nanti di hadapan Allah SWT. Sebab Allah hantar isteri ada satu amanah yang sangat besar untuk dijaga dengan baik. Allah hantar seorang isteri bukan untuk disakiti. Allah hantar seorang isteri yang taat, yang patuh, bukan untuk dikhianati. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan berharap seorang isteri yang sempurna, kerana kita juga bukan seorang suami yang sempurna. Allah salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itulah bila kita sedar kita ada kekurangan, kita sedar isteri kita ada kekurangan, cepat-cepatlah yakinkan diri kita juga ada kekurangan. Maka bersatu hati-hati ini asbab ada kekuatan untuk disatukan. Setiap manusia ada kekurangan, maka kita satukan hati kita asbab kita percaya bahawa kehidupan ini didasari dengan kekurangan dan kelebihan. Maka untuk satukan hati kita, kita cari kekuatan satu sama lain. Untuk isu puan ni puan, kan? Untuk isu puan ni, kan? Saya nak ambil satu lagi daripada Abu Hurairah, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci, iaitu isterinya yang mukminah, sebab jika ia tidak menyukai sebahagian perangainya, maka ia akan menyukai perangainya lain. Dari Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci isterinya yang mukminah, sebab jika ia tidak menyukai sebahagian perangainya, maka ia akan menyukai perangainya lain. Kita ada isteri yang takkan sempurna, tentu dia ada kekurangan-kekurangan di tempat lain. Maka jangan membenci isteri kita hanya kerana kekurangannya dia ada, tanpa kita sedar, ambil tahu bahawa dia ada banyak kelebihan. Jadi untuk kes puan ni, puan, sama ada puan patut tinggalkan dia atau tidak, dia dah 3 kali lari. Dan hukum akal kata dia boleh lakukan perkara ini berulang kali. Maknanya suami puan ni bukan seorang gentleman. Suami puan ni bukan seorang yang seorang jantan. Jantan dihadap masalah. Jantan selalunya mengajuk ni perempuan, bukan lelaki. Tak puas hati satu perkara, selalu saya kata pelajar madrasah saya, kalau pelajar saya lari daripada madrasah, saya cakap pada mak pak, kalau anak seperti ini kita benarkan dia lari dan lari, dia sebenarnya sedang memperkosakan kehidupan dia. Dia sedang memperkosakan harapan hidup dia sendiri. Setiap kali ada masalah lari. Ini bukan jalan penyelesaian kepada sebuah kehidupan. Ajar dia untuk hadapi kenyataan. Ajar dia untuk merentasi masalah. Ajar dia untuk mencari penyelesaian kepada sesuatu perkara. Itu yang kami bangunkan, kami bangkitkan di madrasah. Kan? Seorang jantan, hadap masalah. Susah macam mana? Hadap. Tak nak anak orang, lepaskan dengan baik. Lepaskan dengan baik seperti mana kamu ambil dia dengan baik. Hari ini banyak orang tak ada adab. Ambil cara baik, lepaskan buat tak tahu. Bagi mesej ceraikan talak. Nampak tak? Ini bukan betul. Mesej telefon, ini bukan betul. Kan? Benda yang betul, tak puas hati, tak boleh nak teruskan, pulangkan cara baik. Sebab kita ambil cara yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab kita nak dipulangkan dengan cara baik, maka pulangkan dulu amanah yang Allah bagi itu dengan cara baik. Kita pulang cara baik. Besok jenazah kita nak dipulangkan dengan cara baik. Kita nak mati dengan cara baik, husnul khatimah. Kita nak roh kita dipulangkan kepada Allah dengan cara baik. Maka belajar untuk pulangkan. Banyak yang kita pinjam dengan cara yang baik. Pakai otak. Boleh faham tak? Engkau pinjam kita orang, baik bersih, pulangkan. Malah lebih bersih daripada engkau ambil. Itu cara dia. Engkau pinjam dia orang dengan cara baik, engkau ketuk rumah orang bagi salam, engkau jumpa dia kat kedai makan, engkau jumpa dia kat mana-mana, tolong aku. Bila engkau dah pinjam, engkau nak bayar, engkau maki orang. Orang minta engkau maki, engkau hamun. Ini biasa saya jumpa lah. Ini saya biasa jumpa. Ada pula pengikut pula tu. Kan? Dah berhutang kita, dia ada pengikut pula tu. Yang support dia. Jawablah besok kat akhirat. Nampak tak? Ini sikap-sikap yang tak betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? So, puan, jawapan yang sentiasa saya bagi.
Pilihan tetap pada anda. Ada tempat kita dibenarkan pilih, ada tempat tak boleh pilih. Solat bukan pilihan. Solat adalah kemestian. Puasa di bulan Ramadan bukan pilihan, ia adalah kemestian. Tapi nak berpisah itu pilihan. Kan? Dah kena bantai, dah kena belasah, dah kena lanyak, dah dilacurkan. Pilihan yang terbaik bercerai. Pilihan yang terbaik bercerai sebab Islam benarkan penceraian berlaku. Tetapi sebelum apa saja keputusan dibuat, ikut cara Nabi. Nabi bila hadapi masalah, Nabi solat 2 rakaat. So puan buat solat 2 rakaat secara berterusan istiqamah. Sehingga Allah hantar isyarat, sehingga Allah hantar perasaan, sehingga Allah hantar sesuatu pada kita. InsyaAllah kita akan buat keputusan, ambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan. Kita dah tak akan lagi menyesal. Sebab kita buat dulu amalan yang Nabi buat. Buat solat 2 rakaat setiap hari. Saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sujud yang terakhir, bagi tahu pada Allah, ya Allah, patutkah aku berpisah dengan suami aku dalam keadaan aku macam ni, ya Allah. Mintalah bantuan Allah. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan. Jangan luputkan, jangan pinggirkan, jangan singkirkan solat tahajud. InsyaAllah anda akan buat keputusan dengan penuh ketenangan. Anda akan mendapat dengan masalah dengan penuh kelembutan. Anda dapat masalah, anda reda. Anda senang, anda hadapi dengan mudah. InsyaAllah. So, puan yang bertanya soalan, buat solat dulu. Solat 2 rakaat. Buat solat tahajud dulu. InsyaAllah. Keputusan tangan puan. Keputusan tangan puan. Kan? Puan kena berani untuk ambil satu-satu keputusan. Nak teruskan atau nak bersama, cari Allah dahulu. Adakah kita ada satu perasaan macam tak sedap hati, macam rasa tak selesa? Sebenarnya puan, kalau kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar dekat dengan Allah, jaga amal, tak mustahil Allah boleh bagi perasaan-perasaan macam tu. Ya, boleh bagi. Saya hidup di madrasah, dah bangunkan madrasah selama 10 tahun. Perkara macam ni berulang-ulang kali kita jumpa. Kadang-kadang orang khianat kita. Kita nampak dengan mata, kita nampak dengan jelas, kita dapat sesuatu benda tu, kita tak payah tuduh, memang Allah hantar, kita nampak. Kan? Itulah bila kita dekat dengan Allah, Allah jaga kita. Percayalah puan, Allah jaga kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, Allah jaga kita. Bila Allah jaga kita, subhanallah, tak ada benda yang boleh kita risaukan. InsyaAllah. Sebesar mana pun ujian tu, bila kita ada itikad Allah jaga kita, Allah bersama aku, InsyaAllah kita mampu rentasi masalah tu dengan tenang, dengan senang. InsyaAllah. Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Jangan lupa tuan-tuan, hari ini lupa. Kan? Bagi anda yang nak bersama dengan Pak Riz, 88 tinggal ke nombor telefon. 88 tu apa Pak Riz? 88 kita ada satu seminar online. Kan? Google Meeting. Kita gunakan, setakat ni kita setkan kat Google Meeting. InsyaAllah, di mana program yang kita, setiap hari kita buat live ni, kita compilekan dalam bentuk seminar, insya-Allah, kan, 8 dan 8. Siapa yang berminat, letakkan nombor telefon anda untuk kita bagi pencerahan. Kan, bayarannya murahnya RM50. Pak Riz, saya ada masalah kewangan, saya tak ada duit. Jangan risau makcik, jangan risau pakcik, jangan risau sahabat-sahabat, sebab setiap pagi saya buat live, tak payah bayar 1 sen pun. Yang ini kita buat yuran sebab kita nak dapatkan dana untuk madrasah. Bila kita buat seminar, dapatlah sikit pendapatan untuk kita bangunkan madrasah. Bukan pun boleh bangunkan semua, tapi setidak-tidaknya adalah sedikit pendapatan kita untuk kita bangunkan madrasah. Di akhir zaman ni, kalau kita sentiasa minta pakai tangan, orang benci, orang tak suka. Jadi kita tukar attitude-nya, kita tukar karakter meminta itu dengan cara berbuat seminar, mencipta seminar, insya-Allah tuan-tuan ni. Dan bagi mereka yang nak bantu merasa Pak Riz untuk dana, so juga boleh lakukan perkara yang sama. Next. Soalan sumber daripada personal messenger. Ya. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pendapat apa perlu saya buat sebab suami nak kami berpisah. Sebelum ni kami berasing bilik, tapi sekarang suami dah mula tinggal tempat lain. Saya betul-betul hilang arah, tak tahu macam mana lagi nak pujuk suami supaya tak tinggalkan saya. Kami bernikah dah 21 tahun. Suami tak boleh sayang saya hanya kerana tak cintakan saya. Alasan dia bernikah sebab kesian. Kami sebelum nikah pernah aksiden bersama. Tak pernah bercinta dan tak pernah kenal sebelum aksiden. Saya cuba pertahankan rumah tangga saya dan dah 2 kali suami lafazkan cerai ke atas saya. Kami rujuk balik. Ini talak terakhir buat saya. Ujian buat saya dapat suami yang tak pernah bagi nafkah kat saya. Hanya sebab dia suami saya yang buat saya bertahan selama ni. Bagi saya, dia suami yang Allah jodohkan buat saya. Kami tiada zuriat. Pak Riz, apa perlu saya buat, sama ada pertahankan hubungan ni atau ikut apa yang suami nak? Puan, nasihat saya ini, puan perhalusi ya. Sama macam kisah puan tadi,
buat solat sunat 2 rakaat mesti buat. Itu amalan Nabi. Imam Syafi'i bila ada masalah pun dia buat benda yang sama. Para ulama lakukan perkara sama sebab kita mencintai Nabi, maka Allah akan hantar masalah untuk membolehkan kita melakukan apa yang Nabi buat. Faham tak puan? Ujian untuk puan besar. Saya rasa terkilan lah ada lelaki macam ni. 21 tahun masih cakap tak sayang. 21 tahun masih cakap tak suka. Saya nampak, saya minta maaf, mungkin andaian saya ini salah. Mungkin tanggapan saya salah. Sebenarnya puan, ia banyak berkait rapat dengan karakter lelaki itu sendiri. Mungkin zuriat yang tak ada itu juga menjadi satu sebab yang besar kan kepada suami kita tadi. Tak kisahlah siapa yang masalah, lelaki ni dia suka pindahkan masalah kepada perempuan, walaupun dia sendiri yang tak subur, dia sendiri yang mandul, dia sendiri yang berapat, dia akan salahkan perempuan. Orang perempuan sentiasa akan disalahkan kalau dia berkahwin tak ada anak. Mungkin pada waktu saat ini saya nampak bahawa suami puan cuba melepaskan tanggungjawab dia dengan cara macam ni. Jadilah seorang lelaki yang bertanggungjawab. Bagi saya puan, kalau dah cerai 2 kali, ini yang terakhir. Saya minta puan kembali pada Allah, jaga tahajud, buat solat sunat 2 rakaat berterusan, sentiasa peluk Quran, baca Quran, peluk dia minta pertolongan Allah. Sebab apabila suami lafaz yang ketiga dah tak boleh satu balik kan, bila suami lafazkan kali ketiga, puan dilepaskan dengan cara puan penuh keyakinan hidup ini tidak bergantung pada tali manusia, tapi bergantung pada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Puan dapatkan e-book saya puan kan, yang saya dah bawa hantar fasa-fasa baru ni, baru fasa pertama kan, yang memiliki e-book ni baru fasa pertama. Saya nak kamu merasai cerita tu supaya kamu faham bahawa ada kisah kehidupan manusia kan yang sebenarnya jauh lebih teruk daripada kita, tapi mereka boleh berdiri tegak, masih boleh berjalan, masih boleh berlari walaupun ujian itu sentiasa mengikuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebab ada keberanian diri kerana percaya adanya ilahi. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham puan? Kan saya nak bila keputusan tu dibuat nanti, kalau berlaku cerai talak ketiga, puan berhadapan dengan situasi itu dengan penuh keyakinan. Puan dengar pesan saya puan. Kalau puan tak ada kekuatan, puan diceraikan dalam keadaan puan lemah, puan berhubung dengan kami puan berhubung dengan kami. Mudah-mudahan saya boleh bantu puan, insya-Allah. Puan faham puan hubungi kami, insya-Allah. Ada ruang masa yang kita boleh bantu, kita bantu puan, insya-Allah. Tapi saya percaya kalau puan buat persiapan lebih awal, puan tahu dah ada gelora akan datang. Puan tahu ada badai yang akan sampai. Maka puan buat persiapan. Maka bila badai dan gelora itu sampai, puan akan hadapi dengan penuh ketenangan. Percayalah. Maka badai dan gelora yang saya maksudkan ialah cerai yang terakhir, talak ketiga yang akan datang. Kalau dia datang, puan dah buat persiapan, maka puan akan menjadi manusia yang reda dengan ujian Allah. Dan dia lebih power daripada apa yang berlaku pada kali pertama, kali kedua. Puan, talak ada pada suami, tapi bukan untuk diceraikan seorang isteri. Dari Abu Hurairah dan Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan nasihatilah wanita-wanita kalian dengan baik, maknanya isteri kita, kerana mereka itu diciptakan daripada tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk yang paling bengkok adalah paling atas. Jika kalian meluruskan, nescaya kalian mematahkannya, dan jika kalian membiarkan ia tetap bengkok, maka nasihatilah wanita-wanita kalian dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak hadis riwayat Al-Bukhari? Tuan-tuan dan puan, kita suami, tolonglah seandainya isteri kita ada banyak kekurangan, maka banyaklah nasihat dia, dampinglah dia, sampinglah dia, insya-Allah kan. Kalau seandainya semua usaha telah dibuat masih tidak berjaya, memang betul lah kan, kita ada kuasa, kita ada hak untuk ceraikan seseorang bernama isteri. Tapi sebelum tu, lakukan sebanyak mungkin usaha kan. Ada juga lelaki yang isteri dia tak nak dia kan, tuntut cerai berterusan, ada juga. Inilah sebuah kehidupan yang kita tak dasar dengan Al-Quran dengan Sunnah. Awal-awal dulu kita lupa. Hari pertama kita nikah, hari pertama tu arwah guru saya kata dah, awal-awal kamu kahwin, awal-awal itulah bangunkan agama. Awal-awal kamu kahwin, awal-awal tu kamu ikat dia dengan Al-Quran dengan Sunnah. InsyaAllah perhubungan itu jadi lebih baik. Ya, dalam perkahwinan, dalam ikatan perkahwinan, mustahil tak ada pergaduhan, mustahil tak ada persengketaan, mustahil tak ada konflik. Tapi kita mampu atasi semua tu kalau kita belajar untuk menghargai, menghormati pasangan kita. Lelaki, suami menghormati isteri, isteri menghormati suami, maka tidak akan berlaku proses penceraian. Percayalah kan, insya-Allah. Kita cuba sedaya untuk selamatkan keluarga kita masing-masing. Ada soalan seterusnya? Soalan daripada Suzy Comot. Suzy Comot, ya. Puan Okay. Suzy. Minta Pak Aris perjelaskan
apa yang dimaksudkan dengan maksiat. Kerana ramai orang ingat maksiat tu hanya berzina. Betul puan, saya pun setuju. Puan bagus puan. Kan maksiat tu macam rezeki. Kan rezeki orang ingat duit je. Sedangkan siat tu rezeki, bahagia tu rezeki. Dapat isteri yang baik tu rezeki. Walaupun kita kerja pendapatan tak seberapa, tapi isteri kita baik. Kita balik dia sambut kita, sarapan pagi siap, minum petang siap. Itu Allah rezekikan dengan kebahagiaan kat rumah. Berapa ramai orang duduk kat rumah penuh kegelisahan, panas. Sebab Allah tak rezekikan dia dengan kebahagiaan, dengan isteri yang baik, dengan suami yang baik. Begitu juga maksiat. Kan? Bercakap tentang orang tu maksiat lah. Mengumpat orang tu maksiat. Nampak tak? Dia bukan sekadar bunuh orang je. Kan? Ada banyak benda buat maksiat. Maksiat tu ialah buat laku sesuatu perkara yang diingkar, yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Itu maksiat lah. Nampak tak? Kita bercakap tentang orang, kita menghina orang. Nampak tak? Dan kita boleh bawa orang lain pula sokong kita pula. Kita fitnah orang ni. Kita tarik orang untuk, oi. Nampak tak? Itu maksiat lah. Nampak tak? Maksiat bukan berzina saja. Satu orang kata, orang bertutup pandang rendah pada orang berzina. Tapi dia tak pernah pandang rendah kepada orang yang membawang. Nampak tak? Nampak tak? Yang membawang tu dosa lagi susah nak hapus tu. Nampak tak? Orang mengata orang, kadang-kadang dah meninggal orang tu. Macam nak cari dengan limpahan manusia di akhirat nanti. Subhanallah. Jadi, kita tinggalkan maksiat. Bermakna, kita cuba sedaya upaya berada di jalan yang benar tanpa melakukan dosa. Memang susah. Kita manusia biasa. Ada banyak dosa. Tapi, usaha kita itu yang mahal. Usaha kita untuk jadi yang terbaik itu yang mahal. Nampak tak? Jangan tak usaha langsung. Alah, kita manusia, Pak Riz. Mana mungkin tak cerita hal orang. Cuba sedaya upaya. Setiap hari jangan cerita hal orang. Cuba sedaya upaya. Kalau dulu kita cerita berpuluh-puluh, sekarang tinggal 2-3. Perlahan, usaha. Kena ada usaha. Untuk dapat syurga Allah, kena usaha. Untuk dekat dengan ulama', kena usaha. Untuk dekat dengan Allah, kena usaha. Bukan duduk-duduk je, kita dapat keuntungan. Duduk-duduk je dapat nikmat. Tidak. Kena usaha. Kena ada usaha untuk dekat dengan Allah. Kena ada usaha tinggalkan maksiat. Cuba cek. Baik kali saya kata pada follow Pak Riz. Cuba cek WhatsApp group masing-masing. Ada tak WhatsApp group yang dicipta banyak mengumpat orang? Tinggalkan. Ini perkara penting. Tinggalkan. Tak percaya cakap Pak Riz, cuba tengok akhlak anak. Cuba tengok prestasi ekonomi kamu. Cuba tengok pendapatan kamu. Cuba tengok kerukunan rumah tangga kamu. Cuba tengok prestasi akademik dan hafazan anak-anak. Perhatikan keupayaan dia. Kalau semua tu ada masalah, anda mungkin faham apa Pak Riz kata. Salah satu sumbernya adalah dalam hidup kita, kita ada gedung maksiat. Kita ada gedung maksiat. Buka je WhatsApp group ngumpat orang. Buka je WhatsApp group menghina orang. Buka je WhatsApp group kutuk orang. Anda ada gedung maksiat. Dan anda membenarkan itu berlaku. Sebab anda masih lagi kekal kat situ. Kalau anda tinggalkan, maknanya anda telah menyambut sabda Nabi. Anda telah ambil kata-kata Nabi untuk tinggalkan maksiat. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah kuntum khairal ummah. Nampak tak? Kita cakap debak-debuk tapi tak berani nak tinggalkan maksiat. Kan? Nak bawa orang tinggalkan maksiat pun tak boleh buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, jom beranikan diri anda untuk hadir program Pak Riz. Tinggalkan nombor telefon 858 #bersama Pak Riz. Anda bersama Pak Riz. Kan? Kita bicara benda yang lebih detail. Kita bicara benda yang lebih khusus. Untuk pimpin keluarga kita, untuk pimpin diri kita ke jalan yang diredai oleh Allah, untuk hadapi, nak hadap semua cabaran dan rintangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita kena berani. Selangkah ke depan, kata guru saya, pantang anak Melayu berundur ke belakang. Itu pesan guru saya. Setapak ke depan, jangan berundur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Dan kita pergi soalan seterusnya. Soalan daripada Hazman. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang muda ambil mudah tentang soalan solat? Mohon pendapat. Sebab kita tak bangunkan anak kita daripada awal bab solat. Kita tak highlightkan solat itu benda besar. Kita highlightkan belajar, kenal ABC, belajar, masuk tadika, pergi sekolah. Nampak tak? Kat sekolah pun tak highlightkan sangat pasal solat. Saya terlibat dengan sekolah, kan, buat ceramah-ceramah motivasi. Cuba tengok waktu Zuhur, yang akan kejar pelajar hanya ustaz. Cikgu lain tak ambil berat. Kalau ada pun tak berapa ramai. Nampak tak? Sedangkan solat tu benda besar. Solat itu adalah compulsory. Solat itu adalah perkara utama. Sebab tu anak-anak kita biasa abaikan solat. Sebab apa? Sebab kita tak highlightkan dia benda besar. Kita tak jadikan dia sebagai tajuk utama dalam hidup kita. Nampak tak? Kalau report kad merah tu, dosanya lagi besar daripada tak solat dalam kehidupan kita. Kan? Kadang-kadang mak apak sanggup tak bagi anak makan. Kan? Tak bagi anak makan sebab report kad merah.
kena rotan dan sebagainya. Tapi bab solat tak ada cek. Tak ada buat semakan, tak ada pemantauan secara teliti, tak buat pemantauan secara khusus. Ini menyebabkan anak-anak anggap solat tu tak penting walaupun dengar ceramah solat tu penting. Sebab dalam kehidupan dia tak ada orang menjadikan solat tu penting dalam hidup dia. Maka dia dah terbiasa menjadikan solat itu solat bila perlu, solat bila diperlukan, solat bila nak periksa, solat bila exam dah dekat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jom kita kembalikan solat dalam hidup kita. Cuba tengok masjid. Jawapan ni senang je sahabat. Dia bukan budak muda, orang tua nak mati pun tinggalkan solat. Cuba tengok masjid. Memang ada orang tua, Pak Riz, orang tua je kat masjid. Kau tahu tak kat kawasan tu berapa ratus orang tua? Tapi yang datang kat masjid tu 13 orang je. Yang datang tu 12 orang. Mana lagi orang tua yang lain? Nampak tak? Orang tua yang lain tu dah terperangkap jiwa dia muda. Jiwa dia muda. Naik motor apa tu? Motor besar panggil apa? Motor tu besar panggil apa? Naik motor superbike 50 lebih 60 lebih. Tak salah. Tak dosa. Yang dosanya motor superbike kau tak bawa kau pergi masjid. Bawa kau pergi tempat lain. Engkau konvoi dah bagus. Tolong sana, tolong sini. Tapi tolong diri sini tak buat. Nampak tak? Konvoi ramai-ramai pergi tolong keluarga miskin. Alhamdulillah tu terbaik. Saya setuju. Saya puji. Teruskan. Tapi konvoi ramai-ramai juga pergi masjid. Nampak tak? Kita dah masuk 50 dah bro. Dan orang macam saya dah 50 lebih. Ni semua 50 ni. Apa lagi? Apa yang baki yang ada? Nampak tak? Apa yang baki ada? Kena pergi masjid lah. Pilihan yang kita ada masjid. Bila masjid tu kurang orang, itu menggambarkan bahawa institusi masyarakat kita rosak. Itu menggambarkan umat Islam tu rosak. Islam tak rosak, umat dia rosak. Bila masjid kosong, itu menggambarkan umat tu rosak. Itu menggambarkan orang jauh dengan Allah. Cuba pasar raya, kau tengok ramai orang tak? Ramai. Itu maknanya pasar raya itu untung. Pasar raya itu berjaya. Jadi kita nak jadikan masjid tu satu institusi yang berjaya dalam kehidupan masyarakat. Nampak tak? Jadi kita kena buat kempen. Kena buat kempen, kena. Kita kena buat kempen, kita kena galakkan orang datang masjid. Kita kena buat macam-macam usaha. Usaha agama kena buat, sahabat. Kan? Baru nampak anak muda juga tertarik. Bahkan saya pernah kongsi, kan? InsyaAllah lah, lepas-lepas PKP ni kita sendiri akan anjurkan. Buatlah program-program yang berkait rapat dengan remaja. Supaya, dan dianjurkan oleh pihak masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda terbiasa datang ke masjid. Kita tak minta lah buat pertandingan karaoke masjid buat. Bukanlah macam tu. Tapi pertandingan besar boleh buat kan? Pertandingan badminton boleh buat kan? Betul tak? Pertandingan seperti dam, cube. Betul tak? Apa sebab tak boleh pula? InsyaAllah kita akan mulakan. Kita akan buat. InsyaAllah kita akan usaha. InsyaAllah. Sebenarnya dalam jadual kita tahun ni, tapi sebab ada PKP, kita akan buat. InsyaAllah. Kan? Yang mana boleh buat, terus buat. Itu akan membawa, bukan kata anak muda, mak bapak, nenek, atuk semua datang. Kat situlah kita bagi talk. Jangan basuh orang. Jangan kau lanyak orang, ambil kesempatan lanyak orang. Orang tak datang masjid. Ada pertandingan kip baru datang. Ni semua mana muka? Mana ni orang kampung saya? Mana kau orang semua? Ini imam patut buang lah. Ini pengurusi masjid patut bungkus lah. Pergi puzzle kan, pergi yang tahu kat mana-mana. Nampak tak? Sepatut bila orang dah datang jangan basuh. Bila orang datang jangan kenakan orang, jangan cemur. Orang dah datang, railah dia orang. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan. Kan? Ini adalah salah satu usaha pihak masjid untuk mendekatkan masyarakat dengan masjid. Alhamdulillah, untuk membuktikan bahawa masjid bukan satu institusi yang untuk solat je, walaupun solat itu perkara utama. Kita nak jadikan pelbagai guna. Kita ada tanah lapang, kita ada banyak keluasan, masjid ada banyak tanah, kita boleh manfaatkan. Malah saya galakkan sangat penduduk karya kampung manfaatkan tanah masjid untuk buat kerja kahwin kat sini. InsyaAllah kita support, pihak masjid support. Malah kalau dibincang dengan baik pun kita boleh bantu mana-mana yang patut. Mungkin tuan-tuan akan kurang belanja dari sisi sudut kemah sebab masjid memang ada kemah. Kita bagi potongan 50%, 60%, 70%. Masjid memang ada kemah, masjid memang ada kursi, masjid memang ada pinggan mangkuk, masjid memang ada set catering. Subhanallah. Nampak tak? Satu, kita mohon untuk jumpa Menteri Agama. Kan? Setakat ni belum dapat lagi. Belum dapat lagi lampu hijau. Kita mohon untuk kita bawa perkara-perkara macam ni. Kita cadangkan. Kita orang biasa, kita ni orang-orang bodoh-bodoh macam kita ni. Apa salah kita bagi diberi peluang, kita jumpa, kita present bagaimana agama ini boleh diangkat di tempat yang lebih tinggi daripada apa kita capai sekarang. Agama tu dah tinggi. Nampak tak? Tapi kita nak angkat umat itu duduk di tempat yang tinggi. Setanding dengan agama itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Okey? Boleh 1 jam dah. Dah 1 jam. Boleh kita undur. Dah 1 jam. So jangan lupa tinggal nombor telefon untuk bersama Pak Riz. And insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kita kemenangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tinggal nombor telefon 88 kita ada satu seminar online dipanggil #bersama Pak Riz. Kan? Program kekeluargaan. Apa pun program kekeluargaan. Insya-Allah RM50 insya-Allah.
Kan? Bagi mereka yang ada masalah keuangan dan sebagainya, jangan risau makcik-makcik, pakcik-pakcik, sahabat-sahabat, teman-teman, anda masih boleh ada bersama Pak Aris lagi. Setiap pagi Pak Aris datang, setiap pagi Pak Aris ada, insya-Allah. Bagi mereka yang nak sumbangkan dana, boleh lakukan. Kan? Terima kasih pada semua. Tak terungkap dengan kata-kata, tak tertulis dengan perkataan, untuk mengungkaikan sayang kami pada anda semua yang telah membantu madrasah. Sama ada dalam bentuk duit, dalam bentuk apa saja. Malah ada yang bagi tahu kita, Pak Aris, saya susah Pak Aris, saya tak ada duit, tapi saya tanda tanganlah, mudah-mudahan Pak Aris punya madrasah berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih puan, terima kasih semua. Doakan madrasah Pak Aris berkembang dengan baik. Walaupun kita buat sementara ni, Allah sedang uji kita dengan ujian yang sangat besar, insya-Allah. Tapi kita hadap, kan, kita tempuh, kita hadapi, kan, dengan penuh keberanian. Sebab Allah tak cipta kita untuk lari. Allah tidak cipta kita untuk mengaku kalah. Kita fight because of we all are fighter. Kita mesti fight sampai di hari terakhir hidup kita. Inilah perjuangan agama kita, insya-Allah. Kan? Ramai orang tak suka kita, jangan berhenti hanya kerana ada orang tak suka kita, kerana masih ada orang suka kat kita. Tapi tugas kita suka semua orang. Mudah-mudahan Allah suka tengok kita, Allah suka pada kita, Allah turunkan rahmat dia, Allah turunkan keberkatan hidup untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Boleh undur diri? Ada soalan ni? Banyak soalan ni. Kita pergi cepat sikit, kita jawab. Kadang-kadang saya ditegur oleh tim saya, satu soalan jawab panjang. Okey, kita bagi soalan, insya-Allah. Mana boleh, kan, saya minta maaf lah, kan. Kita ada juga hantar proposal kepada program sebelah pagi kat TV3, TV3, TV9. Tanyalah ustaz, tapi saya bukan ustaz, kan. Untuk kita boleh berada kat sana, mungkin dia punya crowd tu lagi ramai, kan. Kan, mungkin kita boleh sharing lebih banyak, kan. Allahumma salli ala Muhammad. Doakanlah Pak Aris, mudah-mudahan dapat peluang-peluang macam tu untuk kita kongsi lebih banyak perkara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, dan dalam hidup kita nak sebarkan kebaikan. Maka bila orang sebarkan keburukan tentang kita, mengaibkan kita, banyak bicara dengan Allah. Banyak bicara, ya Allah, ada manusia mengaibkan aku. Wahai Allah, tutuplah aib aku, ya Allah. Kerana itu mungkin saja akan melemahkan aku. Tolong aku, ya Allah. Aku hamba-Mu yang sangat lemah, ya Allah. Mengadu pada dia ketika tahajud, insya-Allah kita akan jadi sekuat-kuat manusia, kan. Kita tak perlu belajar batin, tak perlu bertapa di gunung, mana-mana gunung pun, tapi cukup bangun malam bertahajud pada Allah. Kamu lebih kuat daripada orang bertapa di mana-mana gunung. Hilang dah soalan. Kita yakin pada Allah, kita cari dia, insya-Allah. Dan kita nak balik dengan senyuman, sahabat, kan. Kita nak balik dengan senyuman, kita datang dengan tangisan. Jangan balik dengan tangisan. Biarkan saja orang menitis air mata melihat jenazah kita. Air mata mereka jatuh sebab puas melihat wajah kita penuh senyuman. Sebab itu, ini petua dia. Dengar petua dia. Bila kita nak balik dengan senyuman, maka tinggalkan kehidupan kita dengan senyuman. Kan? Sentiasa kirim senyuman pada orang. Senyuman itu bukan pada di wajah saja. Senyuman itu pada perbuatan. Buat perbuatan-perbuatan menyebabkan orang seronok tengok kita, bahagia bersama kita, gembira kehadiran kita dalam hidup mereka. Itu yang kita nak buat. Kita nak sampaikan yang terbaik dalam hidup. Nampak tak? Dalam live seperti ini, saya nak berkawan dengan anda semua. Kalau ada kata-kata bicara saya yang menyinggung, yang membuat anda marah, saya minta maaf sangat. Kan? Sebab saya manusia biasa, tak lari dengan kesilapan, kan. Kadang-kadang tinggi suara, kadang-kadang ganas, kadang-kadang baik, kadang-kadang buat lawak. Itulah kehidupan saya. Subhanallah. Senyumlah, kan, senyumlah. Tapi sebelum senyum kat Pak Aris, senyum dulu pada suami. Nanti suami jealous, suami marah. Saya dah dapat banyak haduan. Suami marah, kan. Suami tak bagi isteri diikut program Pak Aris sebab dia jealous. Aku insya-Allah kekal dalam perjuangan ni, kan. Isteri satu, insya-Allah, kan. Insya-Allah sehingga saat ini, insya-Allah. Itulah itikat buat sementara ni, itulah dia. So jangan risau, follower saya banyak perempuan, tak ada niat apa-apa pun, melainkan nak bantu kita semua untuk kekal bahagia dalam rumah tangga kita, insya-Allah, kan. Soalan daripada personal messenger. Ya. Masalah saya, baru ni isteri saya ada failkan minta fasak. Saya tak tahu apa salah saya lagi. Sebab dia lebih penting mak dia dari saya sebagai suami. Ceritanya sebelum PKP saya balik kampung sebab nak jumpa mak saya. Sebab saya dah lama tak balik jumpa mak. Bila saya ajak isteri balik kampung, asyik tak dapat cuti. Kalau untuk mak dia, bolehlah cuti. Anak saya sakit langsung dia tak bagi tahu saya. Saya tahu pun bila tengok FB dia lebih penting kawan-kawan dia dalam FB dari saya. Bila PKP boleh lintas negeri, saya balik ke rumah isteri saya dekat Selangor. Bila sampai rumah, kain baju saya semua dah letak luar. Dia halau saya. Sampai saya nak jumpa anak saya pun tak dapat. Isteri cakap tuan rumah tak bagi jumpa siapa-siapa sebenarnya. Okey, tak apa. Kita faham. Tak apa. Kan, handphone kita ada masalah.
Kan, bukan saja kita ada masalah keluarga, handphone pun ada masalah. Kan. Okey, sahabat, saya nak simpulkan beginilah. Mungkin isteri kita ni terasa kot. Dia terasa bahawa kita ni itu PKP, akhirnya tak boleh keluar sendiri. Kita duduk kat rumah mak kita lama sangat. Dan mungkin dia terasa, menyebabkan dia rasa bahawa kita lebihkan mak kita. Sedangkan kita mungkin terperangkap tak boleh keluar dah. Nampak tak? Dia mungkin terasa. Sebenarnya dalam kehidupan, benda paling susah nak jaga ialah hati dan perasaan orang. Terutama orang yang paling dekat dengan kita. Sahabat, fight untuk dapat balik. Kalau anda benar-benar sayang isteri anda fight dapat balik. Orang perempuan ni, kadang-kadang dia buat keputusan dalam keadaan beremosi, keadaan marah. Nombor 2, dia suka tanya orang yang paling dekat dengan dia. Keluarga dia. Keluarga dia, kalau keluarga di sekeliling dia, adik-beradik, ipar dua, bapa, mak mentua, yang tak jaga amal, tak jaga iman, akan cocok untuk cerai. Ini semua adalah orang yang merosakkan rumah tangga orang. Setiap rumah tangga pasti ada badai dia. Setiap rumah tangga pasti ada onak dia. Ada onar dia, ada duri dia. Rumah tangga kan, kalau kita masuk hutan, tak terlanggar, tak terpijak duri, bukan masuk hutan namanya. Kalau tak terpijak selut, tak masuk hutan namanya. Tak kotor, tak masuk hutan namanya. Macam itulah rumah tangga. Pasti ada ranjaunya, pasti ada durinya, pasti ada sakitnya. Taklah mungkin sihat sepanjang masa. Jadi saya nak bagi tahu sahabat, mungkin ada ketikanya bila isteri kita, saya minta maaf tau bicara saya ni. Ada ketikanya bila isteri kita terasa hati, kita lupa nak rawat. Kita tak terfikir bahawa dia akan pergi sejauh ini sampai failkan fasak untuk perceraian ni. Kita mungkin tak fikir sejauh itu. Tapi bila perempuan, kita selalu lupa. Orang perempuan ni kalau dah marah, dia sanggup buat banyak benda yang kita tak terfikir oleh minda normal kita. Itu orang perempuan. Kena faham karakter orang perempuan. Majoriti perempuan kalau dia marah, dia boleh buat benda yang kita tak terfikir. Kadang-kadang dia keluar rumah tak balik-balik. Dia boleh buat sesuatu yang kita tak terfikir. Dan dia buat tu ketika dia tak mahu fikir. Dia buat tu ketika dia benar-benar marah. Kena faham tu. Kesilapan kita lelaki, bila kita ada isu dengan isteri kita mengajuk, isteri kita terasa hati, kita tak raih dia. Dia terasa hati dengan kita. Kan? Itu perkara biasa. Masing-masing sayang mak bapak masing-masing. Kita sayang mak kita, dia pun sayang mak dia. Kalau kita sayang mak kita, dia juga sayang mak dia. Masing-masing nak balik kat rumah mak dia. Kan? Apa yang saya belajar daripada guru saya bab kekeluargaan ni ialah kita mengalah dulu. Isteri kita nak balik pada mak dia, kita mengalah, kita ikut dia, tak apa. Bila kita balik, kita rapat dengan mak mentua kita. Ini tips saya bagi. Nak tips tak? Untuk semua orang nak tips tak? Senyumlah dulu. Senyum. Tak senyum, kau nampak tak muka comot lagi tak mandi tu? Nampak pakai baju kelawar, patutlah suami tak balik. Faham tak? Suami pergi kerja, habis suami pergi kerja je pakai kelawar. Suami pergi kerja je kau comot. Tak boleh lah. Okey, tak apa. Senyum. Macam ni teknik dia. Kan? Saya baru kahwin macam tu juga. Isteri saya nak balik rumah mak dia je. Dia ada 3 adik-beradik, saya ada 6. Bermakna mak diorang ni, mak mentua saya ni lebih rapat dengan anak-anak dia. Sebab 3 orang anak je, 2 perempuan, 1 lelaki. Memang rapat lah. Bapa mentua saya memang sangat-sangat sayang isteri saya. So, peringkat awal perkahwinan saya belajar pada guru saya lah. Nampak tak saya kongsi? Kita lelaki ni mengalah. Kita ni macam hero filem Tamil. Tahu filem Tamil? Bisum. Di siling tu dia putar, dia pukul 10 orang, 20 orang. Di siling tu putar, kan? Boleh pukul sampai 20 orang. Mati, rembat habis semua, baru di siling tu jatuh. Macam tu lah hero Tamil. Dia punya auta dia. Macam tu lelaki kena auta sikit. Faham tak? Kita ikutkan tak isteri kita. Benarkan balik. Tapi kita rapat dengan mak mentua kita. Rapat. Duduk sebelah dia. Pandai-pandailah sikit. PR. Engkau tak pandai PR tu nang. Banyak orang lepas dapat isteri baik, akhirnya bergaduh. Akhirnya nampak buruk je. Sayang betul. Ingat awal-awal perkahwinan semua baik-baik kan? So dekat dengan nak tips tak? Nak tips tak cakap nak pun. Tak ada yang nak Tak ada yang dengar. Tak ada nak tak payah. Kan? Masa kita ni untuk pasangan-pasangan baru kahwin ni, kau gunakan pendekatan ni. Insya-Allah. Kan? Kursus kahwin pun tak jauh tau. Kau balik, isteri kita sekejap nak balik rumah mak dia. Saya nak balik, tak apa, kita ikut, kita rapat dengan mak kita. Kita kau tim dengan mak mentua kita. Kita rapat. Dia masak, kita dekat-dekat dengan dia. Mak masak apa mak? Ni mak saya tolong mak. Tak apa mak. Saya ni pandai juga mak. Pandai menyebut mak. Mak jangan risau mak. Saya pandai menyebut. Kita buat siang ikan. Apa masalah siang ikan? Siang ikan senang je. Dengan syarat waktu siang. Nampak tak? Waktu siang kita siang jadi insya-Allah. Potong apa yang kau patut. Mak kita, engkau buat apa ni ya Allah man? Ya Allah, engkau siang ikan ke engkau jahanamkan ikan?
Alamak mak, saya sebenarnya jujur mak, tak pernah tahu siang ikan ni mak. Nak botol macam ni. Itu menyebabkan kita rapat dengan mak mentua kita. Mak tahu mak, biar saya potong cili. Menangis-nangis. Mak mentua kata, "Ya Allah, kau dah tahu tak tahu nak buat cili. Bawang nak nangis pasal apa?" Mak, anak mak selalu buat saya nangis. Masuk jauh. Dia buat apa alamak? Nampak tak, saja je taktik kita rapat dengan mak mentua kita. Makan kita makan satu keluarga, kita dekat dengan mak mentua kita. Sebab apa? Kau tahu tak pasal apa? Mak mentua kita lah postman kita. Mak mentua kita lah yang akan bela kita. Bila dah sayang kita, dia akan bela kita. Dia cakap pada anak dia, mak tengok engkau asyik balik rumah mak aje. Baliklah sesekali rumah mak tu, kesian dia pun ada mak. Kan mak dah cakap, mak dah bersuara, mak kau sendiri sound kau. Game over. Nampak tak? Mak mertua kita kasih kau punya kau team. Rapat betul-betul. Mak jangan jemur. Saya jemur baju. Bini kita tengok macam ni je. Apa masalah dia tu? Kat rumah tak pernah jemur baju. Kat sini dia jemur baju. Dia potong bawang. Dia siang ikan. Dia boleh goreng ikan. Masa kat rumah, satu benda tak buat. Dia duduk baca surat khabar, main handphone. Mangkuk punya suami. Kat rumah dia layan mak mentua, mak aku. Ya Allah. Woi, mesti ada udang sebalik mi goreng. Ya Allah. Nampak tak? Itulah suami pandai. Suami-suami, kau panggil aku, kita minum sama-sama, aku ajar kau ilmu. Tapi jangan syarat kau bagi aku makan. Aku bagi kau ilmu kau-kau ni. Ini semua ilmu guru saya dulu. Jangan main. Bukan gurau ni. Dia ajar saya kau-kau ni. Inilah saya duduk ni, kongsi dengan anda. Faham tak? Kasih kau-kau. Mak mentua saya macam tu lah pada bini saya. Kan? Malah dia suruh kita balik rumah mak saya. Nampak tak? Game over. Faham tak? Tapi syaratnya kena adil. Kau beli mak engkau durian 14 biji, engkau bagi mak mentua engkau 14 biji. Bini engkau pasti akan respect. Kalau engkau dah balik rumah mak engkau buat apa saja ke rumah mak engkau buat macam tu juga ke mak mentua engkau. Pasti bini engkau selesa. Duit engkau jangan kekok, jangan lekok, jangan lokek untuk bagi mak mentua engkau. Bagi tu biar isi nampak. Mak, ni mak untuk bulan ni tau mak. Jangan susah-susah lah. Jangan susah tapi tarik. Jangan susah-susah ni, jangan susah. Tapi dah masuk. Masuk ni. Bapak mentua pun nak buat sama. Kat sini dia masuk. Digokok ya. Bini kita tengok je. Digokok, dia kat rumah dia komplain bapak mentua dia gokok. Apa? Ini mesti ada tak kena ni. Ni digokok ya. Ni ambil ya, tak apa. Kau rasa bapak mentua kau sayang kau? Sayang. Engkau duduk rumah 3 hari kat rumah mak mentua kau. Kau ajak bapak mentua kau minum kopi. Bagi minum kopi, lepak-lepak dengan dia, kawan dengan dia. Kau tengok apa jadi. Dia marah bini engkau besok untuk engkau. Mana duduk-duduk tu, pergilah buat kopi. Kesian dia. Duduk-duduk tu pergi buat kopi. Engkau ni dah kahwin pun malas. Nampak tak? Ini teknik dia, kaedah dia. Kau nampak tak? Itulah cara dia nak tunduk ke isteri. Cerita debat-debuk tundukkan jin. Bini kau tak boleh tunduk. Pawang apa kau ni? Jin berterabur lari bila kau datang. Tapi bini engkau lari bila datang. Faham ke faham? Cukup sampai sini. Banyakkan lara. Dah cukup. Soalan nanti kemudian-kemudian. InsyaAllah nak tutup dengan gembira. Happy-happy sikit. Okey? Faham tak? Bila kita happy-happy sikit, terlupa kita ada masalah. Pak Lipa ada masalah, anda ada masalah. Mudah-mudahan Allah berjaya bantu kita. Allah keluarkan kita dari masalah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. InsyaAllah. Jumpa lagi besok tau. Jangan lupa jumpa Pak Ri besok insyaAllah. Jangan lupa juga tinggalkan nombor telefon. Tinggal nombor telefon. Ikut program Pak Ris 88 insyaAllah. Anda semua terbaik. Bye.